Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala rasuli Rabbil Alamin Nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Direktur ataupun pengacara majlis muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita berada awal ataupun 3 bulan 3 1444 bersamaan dengan 30 hari bulan 9 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran yang kita ambil dari Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir, nama penuh dia lah. Yang tuan-tuan tengok nama di belakang saya tu Aisar tu. Aisarut Tafasir, mana tafsir yang mudah. Sebab tuan Syekh kita Al-Jazairi rahimahullahu taala, Syekh Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, tahun. Kemudian diterjemahkan ke bahasa, pelbagai bahasa yang diterjemahkan. Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, tajuk perbincangan kita pada kali ini, tuan-tuan boleh tengok di di ayat yang kita baca, iaitu ayat 33. Ayat 33 sehingga ayat 37. Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim dan juga keluarga Ali Imran. Kemudian ayat ini lebih fokus kepada kisah Sayyidah Maryam alaihissalam. Cerita Sayyidah Maryam, maknanya cerita tentang kelahiran Maryam yang hasil daripada nazar mak dia pula nak letak Maryam ni di mana, nak letak di masjid. Jadi banyaklah episod-episod penceritaan yang kita akan lalui nanti insya-Allah. Jadi para pelajar bersedia untuk kita baca ayat dulu seperti biasa. Kita punya program ni kita akan baca ayat. Nah, baca ayat baru kita pergi kepada tafsir yang kita nak huraikan ini insya-Allah. Jadi bersedia untuk bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, buka pimpinan, yang ada apa-apa je tafsir ataupun Quran terjemahan itu pegang. Jangan tak ada Quran pula kita ni, kan? Kita belajar Quran, belajar tafsir biar ada Quran. Paling tidak kita ada terjemahan. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم
wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Itu ayat yang kita baca tentang cerita ataupun kisah Sayyidah Maryam dan juga bagaimana Allah Ta'ala nyatakan dia pilih di kalangan hamba-hamba dia jadi Rasul, jadi Nabi, dan di antara Nabi sendiri itu ada yang berbeza kedudukan mereka. Baik, para jemaah sekalian, kita akan pergi kepada terjemahan ayat dan sekaligus kita cuba baca ayat-ayat huraikan ayat-ayat yang kita baca itu insya-Allah. Ayat 33, innallaha astafa Adam. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Dia pilih Nabi Adam. Wa Nuhan, Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, keluarga Imran. Alal alamin, melebihi segala umat pada masa mereka masing-masing. Kalau kita mungkin setengah orang ditanya, kan bukankah Nabi kita yang paling lebih? La, fi waqtihi. Maknanya kelebihan itu berlaku pada zaman mereka masing-masing. Jadi setiap zaman ada Nabi, maka Nabi, Rasul itulah yang terbaik di kalangan mereka. Rasul itulah umat yang terbaik di kalangan mereka. Tengok nota di bawah, panjang perbincangan. Kita panjang pun kita akan panjangkan. InsyaAllah selagi tak habis huraian ni, kita tak boleh break tengah jalan. Sebab ayat ini penting untuk dipahami. Tengok dalam nota, dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Adam. Apa maksud dia? Istafa Adam. Memilih Nabi Adam dengan memberikan wahyu kepadanya dan memuliakannya. Iaitu ketika Allah menciptakan Adam, kemudian meniupkan ruh kepadanya, dan memerintahkan para malaikat agar bersujud kepadanya. Itu maknanya. Maknanya makhluk yang pertama, manusia yang pertama, Adam. Kemudian Allah perintahkan malaikat usjudu li Adam. Maknanya ujian pertama kepada makhluk yang ada pada itu malaikat. Maka fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang tak mau. Itu kemuliaan Nabi Adam yang pertama. Nuh, apa pula istafa Nuh, bagaimana Allah Taala pilih Nabi Nuh? Dan Allah Taala pilih Nabi Nuh adalah dengan mengutusnya sebagai rasul dan menjadikannya sebagai bapa aban lil bashar, bapa kepada manusia sesudah terjadinya banjir dan taufan. Dan Allah Ta'ala panjangkan usianya, serta Allah Ta'ala menghancurkan orang-orang zalim kerananya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, banyak juga dia punya istifak dia. Yang pertama Allah pilih dia menjadi bapa manusia yang kedua selepas Adam. Kenapa dia panggil Abul Bashar Astani? Mak bapa yang kedua lepas pada Adam. Kenapa dipanggil demikian? Sebabnya bila mari taufan, mati habis dah manusia-manusia kafir, yang ada manusianya yang tinggal, yang duduk di atas bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Setelah Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, hey Nuh, tak ada lagi orang beriman lepas pada ni. Maka Nabi Nuh berdoa. Kita tak boleh doa kematian orang kafir sebab kita tak tahu. Kita tak tahu ada lagi ada orang yang akan beriman. Mana kita ada wahyu. Tak boleh. Setengah orang dia nak doa kepada kita kata kita tak ada wahyu, tak boleh. Kita doakan kecuali kalau kafir yang zalim, kita doa di atas kezaliman mereka itu. Baik. Allah Ta'ala muliakan Nabi Ibrahim bagaimana pula? Keluarga Ibrahim
Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan keluarga Ibrahim dengan menjadikan silsilah kenabian sesudah Nabi Ibrahim berada pada keluarganya, dengan menjadikan hingga silsilah itu diakhiri dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terbesar yang menjadi penghulu bagi segala semua nabi. Baik. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala pilih dia, sebab tu dia kata wa ala Ibrahim. Allah tak sebut yang lain. Al Adam dia tak sebut. Al Nuh lah. Wa ala Ibrahim. Kenapa ala Ibrahim? Sebab ramai di kalangan anak cucu bermula daripada Ibrahim. Kemudian datangnya Ismail. Melalui lorong Ismail pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari pula Ibrahim yang Ishak, mari Ishak. Kemudian mari Yaqub. Daripada anak cucu Nabi Yaqub itu Bani Israel. Berapa ramai lagi nabi-nabi dari kalangan anak cucunya. Sebab itu bila kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Lesh, kenapa keluarga Ibrahim disebut? Sebab ramai di kalangan keluarga Ibrahim yang menjadi nabi. Ada juga yang lari, tapi ramai di kalangan mereka yang sudah jadi nabi. Kita kata alhamdulillah, itu di antara kelebihannya. Baik, saya tak nak panjang sini sebab panjang lagi ayat kita agak panjang pada itu ni siri ini. Allah Ta'ala memilih keluarga Imran yang di antara keluarganya terdapat Hannah. Nah, tulis Hannah, ha nun ta bulat, Hannah. Siapa dia Hannah ni? Nah, ingat. Imran, isteri dia nama Hannah. Kemudian daripada Hannah, Imran dan Hannah, marilah Maryam binti Imran. Mak dia nama Hannah. Hannah ni ada kaitan pula dengan dengan Nabi Zakaria, dia ipar dua tu. Zakaria, isteri Nabi Zakaria, adik-beradik dengan Hannah. Kemudian datang Sayyidah Maryam. Maryam hari ni bila? Setelah Hannah tak ada anak, dia berdoa, dia nak anak, berapa anak? Jadi Maryam sendiri tu termasuk ayatun min ayatillah. Sebelum Nabi Isa lagi tu. Serta Nabi Isa alaihissalam. Allah Ta'ala istimewakan mereka dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sebelum daripada mereka. Mana pada zaman dia tu dialah yang paling mulia. Dan kalau nak tengok di zaman sebelum daripada mereka pun tak ada lagi orang seperti Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapa. Tidak ada. Oh, timbul lagi soalan, kenapa Nabi Isa dia kata ruhum minhu? Nabi Isa ni orang panggil ruhullah, ruh minhu. Nabi Isa dia panggil. Ada sehingga ada orang pening, dia kata ada Allah Taala ada ruh ke? Kita kata Allah Taala ni laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah sendiri sudah buat satu kaedah. Allah Taala tidak menyerupai makhluk, tak ada. Dia hidup dia dengan sifat dia yang hayyun, kaunuhu hayyan itu sifat yang hidup. Tapi kita tak katalah hidup macam kita hidup lah. Cuma kenapa dinisbahkan Nabi Isa itu ruhullah? Dia panggil ruh minhu. Jawab dia panggil nisbah tashrif, nisbah kemuliaan. Oleh kerana dia tak ada bapa, maka Allah Ta'ala hantar mari malaikat supaya tiup roh melalui belahan dada baju Maryam, dia tiup sini, masuk dalam rahim Maryam, mengandung. Itu dia panggil, Allah Ta'ala hantar bagi roh kepada Sayyidah Maryam melalui tiupan malaikat Jibril alaihissalam, maka dikatakan Maryam itu ruhullah, artinya orang yang mendapat ruh, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia melalui jalan khas, tidak melalui jalan bapa. Maka itu dia panggil idhafatut tashrif. Macam Kaabah. Kaabah orang panggil rumah apa? Rumah Allah. Betul? Masjid? Masjid. Rumah apa? Masjid. Rumah Allah. Jadi kalau saya kata, oh rumah Allah ni Allah duduk sini. Lah. Rumah Allah makna rumah ini dibuat semata-mata untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla.
Baik, Nabi Isa gitulah. Ya, kalau kita kata Nabi Isa itu ruh Allah, mana Allah Taala yang campurkan ruh itu dengan perintah daripada Allah Azza wa Jalla, maka lahirlah Nabi, mengandunglah si Sayyidah Maryam, lahirlah Nabi Isa. Jelaslah kepada kita, itu dia panggil idhafatu tashrif, sandaran kemuliaan. Yang ada ni dalam masalah Nabi Isa ni. Nabi Isa nama Al-Masih. Lagi. Baiklah. Itu cerita ayat yang pertama tentang istafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zurriyatan ba'duha min ba'd. Tengok ayat. Zurriyatan ba'duha min ba'din, sebagai satu keturunan yang sebahagia keturunan dari yang lain, dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zurriyatan ba'duha min ba'din. Apa maksud zurriyatan ba'duha min ba'din? Maknanya Allah Ta'ala jadikan mereka itu sebahagian daripada yang lain. Jadi ada keturunan dia tu mari daripada anak-anak dia juga. Tengok cerita. Wallahu sami'un alim, wallahu sami'un alim, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 35. Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika isteri Imran, nama dia Hannah. Dalam kitab tafsir kata Hannah. Mungkin orang tempat kita nama Hannah juga. Itu kadang-kadang dia orang yang ambil daripada orang agama tertentu lah, macam orang Kristian ke macam orang ramai di pokok nama dia ni. Dia ambil daripada nama Bani Israel. Ketika isteri Imran berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh, dan dia panggil fi batni muharrara. Muharrara ni dibebaskan dia. Bebas untuk apa? Bukan bebas untuk berjalan sana sini. Dibebaskan untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Dia ni, anak aku ni aku bernazar nak jadikan dia khadam Baitul Maqdis. Khadam Masjidil Aqsa. Dia bernazar. Dalam bab nazar ni kita bincang kejap lagi, insya-Allah. Dalam bab nazar kita bincang kejap lagi. Kerana itu fataqabbalhu minni, kerana itu terimalah nazar itu daripadaku. Dia berdoa. Biasa kita berdoa kita kena minta Allah kabulkan. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Engkau dengar apa yang aku pohon, engkau dengar apa yang aku minta. Baiklah. Dalam Quran itu ringkas. Kita baca terjemahan dulu, kemudian kita pergi pada huraian dia. Bila dia berdoa, mengandunglah Hannah. Allah Ta'ala beri kepada dia rezeki nak dapat anak. Walaupun dia tak ada anak asalnya, tidak ada anak. Ringkas ni. Mengandung berapa bulan tak sebut. Jangan cari dalam kitab Israiliyat, kita akan jumpa cerita pelik-pelik macam-macam. Maka dalam kata, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Sedihnya dia. Maka tak kala isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Aku bernazar nak jadi khadam masjid haram. Bagaimana budak perempuan duduk seorang-seorang dekat masjid ni? Allahu Akbar, susah hati dia. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Tuhan tahulah, Tuhan tahu dah. Tapi dia nak sebut perasaan dia, aku melahirkan anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Mana nak sama laki-laki perempuan? Sebab tu kalau ada orang nak sama ke laki-laki perempuan, macam geng LGBT, kita kata itu satu pahaman yang karut. Pahaman yang tak boleh diterima. Saya gurau-gurau, saya kata pahaman LGBT, kalau bawa ke zoo pun, makhluk dalam zoo tak boleh terima, nak letak di mana dia orang ni. Kan? Dan dia kata,
wa inni sammaituha Maryam. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Maryam ni kalau mengikut dalam kaedah, Maryam dengan makna khadimatur Rabb. Khadam Allah. Makna khadam yang akan diletak di rumah Allah, yang menjaga masjid Allah, itu nama Maryam. Jadi kalau kita buat nama anak kita Maryam, maknanya kita lah nama ke dia tu khadam Allah. Tapi tak apalah, kita ambil kepada Sayyidah Maryam tu, dah jadi nama dia tu. Wa inni samaituha Maryam, aku nama dia Maryam, dan dia berdoa. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Jadi ada orang tanya, ada sebahagian ulama dia kata, boleh tak kita jadikan doa untuk keturunan kita? Boleh. Boleh. Nih, kita jadikan inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindungkan dia dengan Allah, mana dengan ilmu, dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla, dan zuriatnya daripada dikacau oleh syaitan yang direjam. Jadi bolehlah kalau kita tengok anak kita perempuan, kalau kita tengok dia dah nak mengandung, nak melahirkan anak, kita pun doa, ya Allah aku minta lindungan dia dan anak cucu dia dalam perut tu, biar dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ataupun dia sendiri, awak sendiri mengandung, tengok doktor kata ni anak perempuan ni. Boleh kita baca doa ni, insya-Allah. Tidak ada dalam hadis Nabi suruh baca doa ni, cuma ini dia panggil doa daripada Al-Quran yang ada munasabah, yang boleh kita ambil, yang kita boleh ambil. Tapi jangan lebih-lebih lah, jangan declare lebih-lebih. Oh inilah, tak ada. Kita kata doa tu doa menarik. Banyakkan doa-doa dalam Quran yang kita boleh ambil. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Ada doa macam doa Nabi Ibrahim tu. Doa Nabi Ibrahim yang dia doa boleh ambil, tapi satu doa yang dia ambil, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin itu. Jangan ampunlah dosa ayah aku sebab ayah aku sesat. Jangan buat itu. Kalau ayah awak dengar perang dunia kita, tuduh aku sesat main-main kau ya. Jangan. Jadi ada doa-doa yang kita kena siasat dulu. Kita kena kaji dulu tentang kesahihan ataupun kesesuaian ayat itu sebagai doa. Baik. Habislah situ. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Dah munazar, Allah terima. Allah terima. Wa ambataha nabatan hasana. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ayat ni pun boleh juga. Contohnya bila kita tengok anak-anak yang kecil, kita gosok kepala dia, kita kata Allahumma ambitha nabatan hasana. Ya Allah, bagilah budak ni, besarkan dia, didiklah dia dengan pembesaran, dengan pendidikan yang baik. Boleh kita jadikan dia itu sebagai doa. Allahumma ambitha nabatan hasana. Kita tiup pada anak-anak perempuan. Kalau laki-laki, ambithu nabatan hasanah. Jangan kata aku ubah ayat Quran. Tidak, dia panggil iktibas. Iktibah ni maknanya kita ambil ayat-ayat doa tu daripada bentuk gaya Al-Quran. Jangan niat ubah Quran, haram. Ubah Quran tak boleh. Baik. Oh, bila lahir, oleh kerana dia anak yang dinazarkan, jadi mak dia tak mau bela dia sebab dia ni dia serahkan kepada Allah. Habis wa kaffalaha Zakaria. Pak cik dia, pak saudara dia kata apalah? Pilih Zakaria lah yang dapat bahagian untuk jaga Maryam. Kenapa? Sebab isteri Zakaria adik-beradik dengan Hannah. Isteri Zakaria adik-beradik dengan Hannah. Jadi makcik dia, mak saudara dia. Maknanya kalau dia orang ni jaga pun, mak saudara dia yang jaga. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap sekali Zakaria masuk nak menemui Maryam dalam mihrab, mihrab ni bukan mihrab macam masjid kita. Kita sekarang ni kita kata mihrab, tempat melengkung kan? Tempat imam solat tu yang bulat melengkung tu. Itu orang ingat itu mihrab. Lah, itu lubang tempat imam solat. Mihrab ni macam bilik. Macam bilik imam tu. Bilik pegawai masjid. Itu dipanggil macam mihrab, satu bilik. Dia kata ghurfatun.
Satu bilik tempat dia orang duduk berehat situ. Jadi Maryam tu diletak di masjid, dia ada satu tempat khas untuk dia. Bila Zakaria masuk, oi, pelik, dia nak hantar makanan. Wajada indaha rizqa. Zakaria kata, ada makanan awak ni Maryam. Qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam, engkau ambil mana ni? Pelik ni. Makanan musim sejuk ada di musim panas. Makanan musim panas ada di musim sejuk. Dia kata apa? Macam tempat kita sini, kalau musim sejuk, musim hujan mana ada durian? Contohlah. Kalau musim panas ada durian, ada tembika, ada. Jadi ada, biasa tempat kita ni kalau musim banjir ada ubi lah banyak. Contohlah. Maknanya makanan yang di luar musim. Kejut Zakaria tengok, pelik mu Maryam. Maryam jawab dengan bahasa yang cukup indah. Maryam kata apa? Qalat huwa min indillah. Wajib pelik apa? Ini mari daripada si Allah. Allah yang hantar mari. Apa yang kau pelik? Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Tuhan bagi rezeki, tak payah hisab lah. Dia ikut dia nak bagi banyak mana, dia nak bagi makanan apa, itu kuasa Allah. Orang lain jangan duk tanya banyak. Menarik cerita dia. Baiklah. Jadi dalam episod cerita kita ni, Allah Ta'ala fokuskan kepada Ali Imran. Adapun Ali Ibrahim, Nuh, Adam, nanti kita cerita dalam ayat lain. Dari episod kita ni dan juga yang akan datang, dia akan mari pada cerita Zakaria pula. Cerita Sayyidina Zakaria. Mana anak-anak dia belakang? Ali Imran juga. Ali Imran, dia mari ikut tu. Baik. Tengok, dia panggil makna al-kalimat. Makna ayat. Syarhul kalimat. Istafa Adam, dengan mana Allah memilih Nabi Adam. Nabi Adam Abul Basharil Awal, bapa manusia, seluruh manusia, dialah bapaknya yang pertamanya mari daripada Adam. Bukan mari daripada buluh, betul tak ada. Ali Ibrahim, yang dimaksudkan keluarga Ibrahim adalah keluarga dekatnya serta para pengikut agamanya yang benar. Kalau kata Ali Ibrahim, keluarga dia, macam anak cucu cicit dia, dan juga mengikut agama Nabi Ibrahim, maka itu dia panggil Ali Ibrahim. Orang ikut agama Ibrahim, maka dia layak menerima sebagai Ali Ibrahim, menerima Ali Ibrahim. Imran, siapa dia ke Imran? Imran, siapa dia? Dia kata Imran adalah seorang laki-laki yang soleh. Bukan Nabi dia ni, laki-laki soleh dari kaum Bani Israel. Generasi yang terakhir. Generasi yang terakhir. Mana dia kemudian nama gitu? Sebab Nabi Musa pun Musa bin Imran juga. Tapi bukan ayah Musa ni. Ia suami dari seorang wanita salihah yang bernama Hannah. Dia ni Imran ni bapa pada Sayyidah Maryam. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salam dan kedamaian, keberkatan ke atas mereka semua. Itu dia panggil Imran. Imran. Al-alamin, yakni semua manusia hidup sezaman dengan mereka, Allah Ta'ala lebihkan mereka pada orang di zaman dia. Ingatlah, bukan semua zaman, pada zaman dia. Imra'atu Imran, siapa dia Imra'atu Imran? Imra'at isteri Imran bernama Hannah binti Maquda. Pelik nama dia, Maquda. Mi alif, qaf waw, Maquda. Maquda. Qaf waw, da alif. Dan bila dia mengandung, selepas daripada peristiwa tadi, dia berdoa Allah Ta'ala kabulkan dapat anak. Dia ditinggalkan suaminya wafat dalam keadaan dia sedang hamil. Bila dia hamil, Imran pun mati. Itulah orang besar-besar zaman dulu. Para nabi, para anbiya, para rasul, alaihissalatu wassalam, Allah uji dia dengan yatim. Al-yutma. Maknanya mati ayah. Awal-awal lagi. Nazartu laka ma fi batni
Hannah berjanji di atas dirinya, dia panggil bernazar, ni mana dia perwajibkan atas diri dia. Itu makna nazar. Untuk mempersembahkan anak yang dikandungnya untuk Allah. Apa maksud? Yakni agar kelak dia hanya beribadat kepada Allah dan menjadi pelayan rumah Allah, iaitulah Baitul Maqdis. Anak aku ni, aku nak suruh jadi khadam di Baitul Maqdis. Muharrara. Apa makna muharrara? Murni untuk Allah. Jadi tidak ada orang lain yang menyertainya dalam pemilikan ke atas anak yang dikandungnya itu. Jadi anak aku ni aku suruh kepada Allah Ta'ala. Bahkan Hannah sendiri tidak akan mengambil manfaat sedikit pun dari anaknya itu. Anak dia tak boleh mari duduk khidmat dia tak boleh. Dia khidmat di rumah Allah. Kalau Hannah nak dapat khidmat anak dia pergi solat di Baitul Maqdis, anak dia bantu kat situ. Bantu sebagai seorang jamaah di masjid itu. Maryam seorang wanita yang menjadi khadam Allah Ta'ala di rumahnya di Baitul Maqdis. Nama dia Maryam. U'izuha bika. Aku memohon penjagaan dan perlindungan baginya kepada kehadratmu dari syaitan yang terkutuk. Mak dia doa besar. Minta Allah Ta'ala jaga anak dia ni daripada syaitan. Wa kaffalaha Zakaria. Nabi Zakaria adalah ayah dari Nabi Yahya. Dan isteri Zakaria adalah saudara adik-beradik kepada siapa? Kepada Hannah, isteri Imran. Jadi Maryam anak saudara dia. Al-Mihrab, sebuah bangunan khusus yang terletak di bangunan masjid. Itulah saya anak buat bandingan tadi. Kita kata mihrab ni bilik macam bilik imam tu lah, macam bilik imam tu mihrab itu. Macam cerita Yakub juga. Tasawwarul mihrab, mereka lompat naik. Kalau kita kata rukah naik apa ni? Dia naik atas apa ni tembok tu, dinding, masuk dalam mihrab. Bukan mihrab yang masjid tu, jangan itu kalau mana ada orang naik dalam tu lubang kecil je. Anna laki hadza, dari mana kedatangnya makanan padamu ini? Itu mufradatul kalimat untuk nak menyenangkan kita faham. Baiklah para pelajar sekalian, kita masuk kepada makna al-ayah. Kemudian kita pergi kepada pelajaran yang dapat diambil daripada ayat kita ini insya-Allah. Makna ayat 33 hingga 37 secara umumnya. Tatkala kaum Nasrani dari Najran, ayat ini masih lagi bersama dengan Nasrani Najran yang mengemukakan keyakinan mereka tentang Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka menuhankannya dan mentuhankan ibunya. Jadi jangan salah faham kata ruh apa ni Isa tu ruh Allah, maknanya Isa tu anak Tuhan, ruh Tuhan. Tidak. Ruh tu Allah Taala campakkan ke dalam rahim Maryam, itu maknanya ruh Allah, maksudnya nisbah kemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan salah faham tu. Maka Allah Taala menurunkan ayat ini untuk menjelaskan prinsip keimanan yang berkait dengan Nabi Isa dan ibunya Maryam serta hakikat keduanya. Bukan ada benda pelik. Dia dua beranak ni semuanya hamba Allah Taala yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan rasa peliklah. Benda yang Tuhan pilih tak pelik lalu kita kan. Allah telah memberitahu bahawa Dia telah memilih dan memberi keistimewaan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh. Tadi kita dah sebutlah sebab-sebab keistimewaan itu. Keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Ali Imran. Allah telah memilih mereka untuk menyebarkan agama ini dan hanya untuk beribadat kepadanya, yang kerananya Allah telah mengutamakan mereka di atas sekalian manusia pada zaman masing-masing. Maka jadi Allah SWT memberitahukan bahawa mereka adalah satu garis keturunan yang sebahagiannya merupakan keturunan dari yang lain. Sebab Adam bapa nombor 1, Nuh bapa nombor 2, Ibrahim bapa kepada nabi-nabi selepas daripadanya. Ali Imran ada satu isu khas, iaitulah Nabi Bani Israel yang terakhir, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Jadi keturunan ba'duha min ba'd. Keturunan yang sama
Dan sebahagiannya merupakan keturunan dari yang lain. Ada juga tak sama keturunan, bukan pada Bani Israel. Akidah mereka sama. Dari sudut akidah mereka sama. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Semua nabi-nabi yang kami bangkit, rasul-rasul yang kami bangkit, semua dakwah dia satu, ani'budullah wajtanibut taghut. Naklah kamu sembah Allah dan kamu jauhkan diri dari taghut. Semua nabi. Satu ya dia punya akidah itu tauhid. Dan keutamaan serta kesempurnaan rohani mereka tidak jauh berbeza antara satu dengan yang lain. Hal itu kerana Allah Ta'ala telah memelihara dan menjaga mereka semua. Allah juga memberitahukan bahawa sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui, yakni Allah maha mendengar permohonan Hannah isteri Imran dan mengetahui akan kedudukannya dia nak sangat dapat anak. Dapat anak. Ketika dia berdoa, dia doa apa? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, sungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini. Jadi ada satu kisah. Nak dengar kisah? Menarik juga kisah ni. Tak apa kalau panjang sikit kita nak dengar cerita kan. Kisah dia macam ni. Hannah ni pada awalnya tidak boleh melahirkan anak. Dia tak ada anak. Macam isteri Sarah juga, isteri Nabi Ibrahim yang pertama dulu. Bukan Hajar, Sarah. Dia tak boleh anak. Suatu ketika dia melihat seekor burung. Mak burung dalam taman, dalam kebun dia sedang memberi makanan pada bayi-bayinya. Cocek, duduk apa ni, mak burung duduk bagi makan kepada anak-anak burung. Mak burung bagi makan kepada anak burung. Saat itulah Hannah merindukan datangnya seorang anak. Oi, aku ni kalau ada anak juga sukanya lah. Maka dia pun berdoa memohon kepada Allah agar menganugerahkan seorang anak. Dan dia bernazar akan mempersembahkan anak itu untuk milik Allah dengan beribadat dan berkhidmat di Baitullah, iaitulah di Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Dia berniat macam tu. Maka Allah Ta'ala memperkenankan doa Hannah dan ia pun hamil. Dia pun hamil. Tetapi takdir Allah, suaminya meninggal dunia di saat ia sedang mengandung. Tengah mengandung, ayah suami mati. Hannah berkata sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Dia pun kata sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, "Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Ya Allah, aku bernazar apa yang ada dalam perut aku ni bebas. Maknanya aku serah kepadamu jadi khadam di rumahmu. Itu maksud dia. Bebas. Doa dia tadi. Baik. Bila dia sudah berdoa, datanglah saat melahirkan anak. Mari saat melahirkan anak. Bila sudah lahir, dia tak tahu, dia bukan ada ultrasound zaman dia. Nak cek anak aku laki-laki ke perempuan, aku nak menazar ni. Tapi baby aku ni boy ke girl? Dah macam kita hari ni lah, sibuk-sibuk ni. Pergi cek anak, perempuan kata baby awak laki-laki, beli baju warna biru. Bulan depan pergi cek pula baby girl, dia kata budak perempuan ni beli pula warna pink. Zaman dia mana ada ultrasound, main scan-scan, tak ada. Jadi dia pun menazar lah, dia kira anak dia laki-laki lah ni. Apabila datangnya saat melahirkan anak, Hannah melahirkan seorang anak perempuan. Maka dia pun bersedih atas keadaannya itu dan dia pun berkata, melahirkan rasa terkejut dia. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku lahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Ta'ala tahu dah kalau Hannah tak cakap pun. Tuhan sudah tahu. Jadi aku lahir anak perempuan ni macam mana? Jadi dia kata apa? Anak perempuan ini tidak sama dengan anak laki-laki dalam keadaan berkhidmat pada Baitul Maqdis. Anak laki-laki bebas, dia boleh duduk seorang-seorang di masjid pun tak takut. Ini anak perempuan ni banyak ujian, banyak cabaran nanti. Tapi apa boleh buat, itu sudah ditetapkan dalam nazar dia.
dia sedih. Tidak sama anak laki-laki dengan perempuan dalam hal kemampuan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itulah Hannah sangat bersedih. Dia bersedih dalam suasana yang berlaku itu, keadaan itu. Ia kemudian menamakan bayinya itu dengan nama Maryam. Maryam dengan makna apa? Dengan makna khadam. Makna wahya khadimatullah. Maryam makna khadimatullah, orang yang berkhidmat kerana Allah Taala, khadam Allah. Dengar ni. Ramai ni di kalangan kita yang nama Maryam. Baru dia tahu malam ni makna dia. Makna Maryam itu makna khadimatullah, orang yang berkhidmat untuk Allah Azza wa Jalla. Maryam. Hannah memohon kepada Allah menjaga dia. Jagalah Maryam dan menjaga putrinya ini beserta anak keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka Allah Ta'ala pun kabulkan doanya. Allah Ta'ala kabulkan doanya. Maka dia menjaga Maryam dan menjaga anaknya, iaitulah Nabi Isa alaihissalam, sehingga tidak ada syaitan yang berani mendekatinya. Jadi sudah menjadi tradisi. Tengok nota di bawah dia kata apa? Sudah menjadi tradisi di kalangan Bani Israel, mereka akan menazarkan anak laki-laki mereka untuk berkhidmat menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Zaman dia lah. Zaman kita ni ada ke tidak orang yang nazar nak bawa anak dia jadi khadam? Ada. Tu khadam di Kaabah tu, khadam Kaabah. Khadam di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Agha. Alif Gha Alif. Agha ni maknanya khadam yang jaga di dua tanah haram. Orang Melayu panggil Agha dengan makna sepotong. Sepotong. Maknanya orang yang dipotong kemaluan dia. Alat kemaluan dia potong. Tak ada. Sebab itulah Agha ni mana dia ada janggut. Dia tak ada janggut. Dia cakap bersuara macam perempuan. Dan dia bebas masuk ke kawasan laki-laki dan kawasan perempuan. Sebab dia sepotong. Tapi sekarang ni Agha dah tak ada lagi lah. Waktu anak pergi awal-awal tahun 80-an dulu, waktu saya budak-budak dulu pergi umrah, pergi haji. Alhamdulillah kita sempat tengoklah Agha ni duk junjung dia punya bahu tu, dia yang bawa. Sebelum ada geng-geng Bin Laden. Dululah Bin Laden ni syarikat lain dah yang sekarang ni semua orang-orang Bangladesh, orang Indonesia pun ramai yang jadi khadam Masjid Haram sekarang. Tapi maknanya dulu ada orang-orang yang bernazar untuk hantar anak dia jadi khadam di tanah haram. Itu ada. Baik, balik kepada cerita Maryam dengan anak dia ni apa dia? Tengok hadis. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Ma min mauludin, setiap bayi yang dilahirkan pasti dicocok lambungnya oleh syaitan. Bila bayi lahir, keluar syaitan mari cocok dia punya rusuk ni. Kerana itu ia menangis dan menjerit disebabkan cucukan syaitan itu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Nabi Isa dengan Maryam, dengan mak dia tidak dikacau oleh syaitan. Sebab mak dia, nenek dia berdoa dulu. Inni u'izuha wa u'izuka, dalam ayat yang kita baca tadi. Dia berdoa, wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Nanti yang kita minta tu, kita nak buat doa juga ni, tengok anak kita duk mengandung, kita pun baca doa ni. Jangan duk cari benda pelik-pelik lah. Tak usah duk cari tangkap azimat mari duk gantung di perut mak ni. Baca doa minta perlindungan dengan Allah Taala saja. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, cobalah kamu baca ayat Quran yang kita baca ni, wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Hadis ini sahih dalam Muslim. Maka Allah Ta'ala menerima apa yang dinazarkan oleh Hannah berupa anaknya Maryam. Maka Allah memberikan pertumbuhan, pembesaran, pendidikan yang baik pada Maryam dengan pertumbuhan, pembesaran di luar kebiasaan bayi-bayi yang lain. Dan ia diasuh oleh Zakaria, makcik dia, isteri Zakaria tu makcik dia, mak saudara dia.
Sehingga Maryam dibesarkan di rumah bibinya, di rumah makcik dia sendiri. Maknanya mak dia, lepas pada dia lahirkan anak, dia pun serah, siapa nak jaga anak aku ni? Tengok. Tengok ni. Mulanya ketika Hannah melahirkan Maryam, lalu menyusuinya. Kemudian ia bedung membalut dengan sehelai kain, dan ia kirimkan kepada orang soleh dari Bani Israel agar mereka mencadangkan siapakah yang layak untuk mengasuh Maryam. Siapa dia boleh jaga Maryam ni? Khadam Allah ni. Sebab ibunya telah menazarkannya untuk Allah, kerana itu dia tidak dibenarkan baginya untuk mengasuh sendiri di rumahnya. Selain itu ayahnya juga telah meninggal dunia. Dia yatim. Maka setiap orang telah berminat untuk mengasuh Maryam, tetapi Sayyidah Maryam, Sayyid Zakaria, Nabi Allah Zakaria yang beruntung untuk mengasuhnya, dan kini Maryam tinggal di rumah makciknya sesuai dengan perancangan Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Sesudah Maryam dewasa, Zakaria meletakkannya ke dalam mihrab, ke dalam bilik, agar ia mengkhususkan diri beribadat kepada Allah di sana, dan juga jaga khadam kepada Masjid Al-Aqsa. Dan Zakaria selalu datang kepadanya membawakan makanan untuknya. Tak kala ia masuki mihrab, masuk dalam bilik Maryam, maka dapati di sini Maryam buah-buahan musim panas di saat sedang musim sejuk. Jadi ada buah musim panas ketika musim sejuk, ataupun sebaliknya. Dan ia dapati pula buah-buahan musim dingin di saat panas. Maka Zakaria pun keheranan dan bertanya Maryam, dari mana awak ambil ni? Maka Maryam jawab dengan jawapan yang mantap. Dia kata, semua itu mari daripada Allah. Nak ambil pelik apanya Pak Cik? Pak Cik Zakaria, apa yang awak pelik? Qalat anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Allah Ta'ala yang bagi pada saya. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala yang bagi rezeki tanpa hisab. Jadi tidak ada benda yang pelik, yang ajaib, Pak Cik, dalam masalah ini. Alhamdulillah, itulah huraian terjemahan, kemudian kalimat yang boleh kita belajar, dan juga huraian secara umum kepada ayat yang kita baca ini. Baik, sekarang kita berpindah kepada 8 hidayatul ayat. Ada 8 perkara. Ana akan baca secara ringkas, tak sempat kita nak hurai. Yang pertama, penjelasan mengenai limpah kurnia, anugerah dan nikmat Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia, orang ni akan jadi hebat. Allah Ta'ala pilih di kalangan istafa minal malaikati rusulan. Allah Ta'ala pilih di kalangan para malaikat menjadi rasul. Dan Allah Ta'ala pilih juga di kalangan makhluk-makhluk yang lain. Kita kata Allah Ta'ala bebas memilih, kerana itu semua hak dia. Yang kedua, penjelasan bahawa Nabi Isa AS bukanlah anak Allah. Jadi ruhullah itu bukan makna ruh Tuhan, makna dia anak Tuhan. Tidak. Itu makna ruh yang Allah anugerahkan kepada Isa melalui jalan yang luar biasa. Yang jalan yang luar biasa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Juga bukan Allah itu sendiri. Dia bukan Tuhan. Dan juga bukan salah satu dari 3 Tuhan. Tidak. Tetapi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ibunya bernama Maryam. Neneknya bernama Hannah. Dan pakciknya bernama, atuknya, tok ayah dia, bahasa sekarang ni, grandfather. Bahasa pelik-pelik. Orang nak panggil tok ayah takut nampak tua, grandfather. Nak suruh panggil nenek takut nampak tua, grandma, grand umi, grand berapa lagi, grand mami. Panggil nenek lah. Barulah kita pun mudah insaf. Jadi cucu panggil nenek. Atau aku tua dah duk main grandma. Jadi apa benda grandma, jadi rasa tak tua kita. Minta maaf dah makcik-makcik, saya gurau ya tu. Gurau nak suruh kita mudah ingat kita ni sudah tua. Jangan main-main lagi. Macam-macam. Baik. Mereka semua keluarga Imran ni berasal dari keluarga yang mulia dan soleh di kalangan Bani Israel. Mulia dan soleh di kalangan Bani Israel. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa orang-orang yang menjadi kekasihnya, para walinya.
Sebagaimana Allah mendengar doa Hannah dan menganugerahkan kepadanya seorang anak dan menjaga anaknya itu serta keturunannya dari kacauan, dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kita banyak doa lah kepada Allah Taala. Kita kata saya bukan wali. Kalau kita bukan wali, siapa lagi wali? Jadi Allah Taala jadi ini ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah kata wali itu orang yang beriman dan dia bertakwa. Maka itu nama dia wali. Awak nak tahu awak wali ke tidak? Nak tahu? Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu wali. Cuma tahap-tahap. Kewalian kita tu, kita tengok tahap keimanan dan ketakwaan kita. Makin tinggi kita takwa, makin dekatlah kita dengan Allah, makin tinggi kita punya darjat kewalian. Itu yang asalnya. Yang gurau lain pula, makin ramai anak perempuan, makin banyaklah wali kita. Itu saya gurau, Abu Ana gurau di tengah malam kan. Kita kata, awak ni wali besar ni. Kenapa? 6 orang anak perempuan saja. Tak boleh. Jadi banyaklah wali dia. Allahu Akbar. Saya sendiri seorang yang anak perempuan. Laki-laki ada 5. Jenuh nak cari menantu kita. Baik. Kita berpindah kepada yang keempat. Diperbolehkan seorang bernazar kepada Allah Ta'ala. Boleh kita bernazar. Tapi nazar itu tidak digalakkan. Sebab dia membebankan kita. Membebankan kita. Jadi jangan nazar. Sebab kalau contoh orang ni, dia kata kalau aku dapat sekali-kali, wajib kata aku puasa sebulan berturut-turut. Maka wajib dia kena puasa sebulan berturut-turut. Sehari batal, dia kena qada mula semula, satu balik. Ya. Kalau orang perempuan haid, itu bukan kehendak dia. Dia boleh sambung. Makna ceritanya, nazar ini menyusahkan. Sebab itu Nabi kata, nazar tidak membawa kebaikan selain daripada kita boleh makan makanan orang bakhil. Dia nak jamu kita makan tapi dia bersyarat dengan Tuhan. Ya Allah, engkau luluskan projek aku ni, aku sembelih kambing untuk kau. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Jadi tak usah bernazar. Ni, tengok susah kata Maryam, itu Hannah. Kalau dia tak bernazar, dia tak jadi letak Maryam tu. Sebab Maryam perempuan, tak boleh nak pergi letak seorang-seorang di Baitul Maqdis, susah itu. Jadi tuan-tuan tak usah duk bernazar lah. Kita lebih syukur. Kalau projek yang kita minta dapat, anak yang kita minta dapat keputusan yang baik dalam peperiksaan, kita syukur, kita sembelih kambing, sembelih lembu, sembelih unta, panggil orang makan, tak payah kita bersyarat dengan Allah Azza wa Jalla. Naam. Jadi sebab apa? Diperbolehkan. Boleh bernazar, bukan tak boleh. Nazar adalah sebuah komitmen janji seorang mukmin ke atas dirinya dengan Allah, sedangkan Tuhan tak perwajib, kita memperwajibkan. Allah Ta'ala tak tetap, kita yang tetapkan. Untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nazar ni kena benda baik. Innaman nazru fit ta'ah. Nazar itu dalam ketaatan. Sekarang ni banyak orang karut nazar. Macam mana karut? Dia kata kalau kalah bola ni, aku nak berjalan daripada sini ke Kuala Lumpur, Putrajaya. Itu karut dia nazar. Kalau lebih karut lagi, dia kata kalau kalah kumpulan aku ni, wajib atas aku telanjang berjalan dalam bandar. Tak payah. Cuma kalau dia nampak dia berat sangat, kita pegang dia, mari kita buka seluar dia ke kain dia, berjalan atas bandar. Jalan. Tak pakai baju pun berat dah. Kan? Tak pakai baju pun berat. Ini tak pakai seluar pula. Ini lain macam. Ini ambulans kena tunggu kat belakang. Baiklah. Yang kelima, menjelaskan, membuktikan akan keutamaan laki-laki dan perempuan dalam hal tanggungjawab, dalam menunaikan tugas dan kewajipan yang berat. Wanita ada tanggungjawab dia, tak ada masalah. Yang kata wanita ni, wanita kena ada, tak ada wanita, tak ada pasangan, kita tak boleh. Tapi tanggungjawab yang besar itu duduk kepada orang laki-laki. Jadi kita orang laki-laki ni kena bertanggungjawab lah. Jangan tak tanggungjawab. Baik. Yang keenam, diperbolehkan bersedih atau menyesali diri ketika seorang tidak berhasil mendapatkan kebaikan yang dia harapkan. Tapi janganlah sampai kecewa, kita rasa macam terkilan sikit. Bolehlah setakat tu. Kecewa sampai pergi nak terjun bangunan, nak terjun jambatan, janganlah duk tunggu tengah jalan nak suruh lori pijak. Kita kata lah, itu orang tak sabar nama. Itu orang tidak sabar. Tapi kalau kita tak dapat, kita sedih, mengalir air mata, sekadar itu je, tak ada masalah. Itu naluri manusia. Jadi
Hannah kata, ya Rabbi inni wada'tuha unsa. Aku ayah anak perempuan, ya Rabbi. Tak sama dengan laki-laki. Mana nampaklah dia tu. Sebab calon yang dia nak letak tu untuk khadam. Kalau calon untuk lain, mungkin sesuai dengan perempuan. Tak ada masalah. Yang ketujuh, pembuktian atas adanya karamah. Karamah ni mana satu kemuliaan, kejadian luar biasa sebagai bukti kemuliaan yang Allah anugerahkan bagi para wali dia. Seperti yang terjadi kepada Maryam dalam mihrabnya. Jadi ada makanan yang pelik, makanan yang bukan, itu dia panggil yang pelik. Tapi kalau masalah kita sekarang, ramai sangat orang mengaku wali ni. Dia ni tak pakai baju, selok kain sampai ke pohon, duk isap okok atas mimbar. Ni wali. Solat pun tidak, la ya akhi. Sekarang ni ramai sangat orang buat peristiharan. Declare tu wali-wali. Kemudian dia sendiri pula angkat tu darjat tu. Oh, tak usah kami ni tarah awliya Allah. Orang nombor 2 dalam dunia. Dia punya dekat dengan Nabi. Siapa dia yang bagi title tu? Awak sendiri ya, pentaksuk dia ya buat title tu. Tak ada. Sebab itulah kita ni, kita tahu diri kita. Kita tahu diri kita, tak payahlah kita gelarkan diri kita ni orang sekian-sekian. Tak payah. Kalau orang panggil juga, kalau sesuai, kita boleh senyap lah. Tapi kalau tak sesuai, kita kena tegur. Saya ni mana boleh. Saya ni bertaraf al-faqih ilallah saja. Engkau angkat tinggi-tinggi sampai awliya Allah. Sampai wali kutub, wali abdal. Segala benda semua bedal belaka. Tak jadi lah tu. Jangan main-main. Ada sebuah kitab yang saya ada. Nama dia Karamatul Awliya. Kemuliaan wali-wali. InsyaAllah satu masa saya kena baca juga kitab ni. Kepada publik, kepada masyarakat awam. Biar dia tahu. Kita bukan menolak wali. Tapi kita menolak orang yang mengaku wali itu jadi masalah. Ataupun pentaksuk yang menabarkan wali-wali. Yang menyalahi syariat Allah Ta'ala. Itu yang kita bimbang sekarang. Semua orang boleh dakwah belaka. Kullun yadda'i waslam bilayla ayu laylin minal layali. Semua orang berdakwah dia tu ada cinta dengan Laila. Laila mana yang dia cinta? Tak ada, tak tahu mana. Tak. Yang ke-8, penetapan dan pengakuan atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kisah-kisah ini, maknanya ayat ini menunjukkan betul Nabi kita tu. Kerana kisah ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang ummi yang tidak membaca, tidak menulis, kecuali jika dia sebagai seorang rasul yang mendapatnya melalui wahyu. Kerana itulah Allah Ta'ala menutup kisah ini dengan firman-Nya. Tuhan kata apa? Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, kita dapat tamatkan perbincangan kita yang ringkas ini tepat pada waktunya. Kita ingat tadi sampai ke pukul 12 malam, rupanya kita boleh habis dalam masa yang diperuntukkan. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Tuan-tuan boleh tanda, boleh study, boleh buat kajian. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita bermula ayat 38 sehingga ayat 41. 38 sehingga ayat 41 dalam siri yang seterusnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.